Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 8, garis dan sudut. Melibatkan subtopik 8.3, sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Dan kita akan lihat dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama, mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar, dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Apakah yang dimaksudkan dengan sudut dongak? Apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih tinggi, sudut di antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut dongak. Okey. Dalam gambar rajah ni kita dapati bahawa seorang pelajar berbaju kuning ni mendongak ke atas untuk melihat burung yang terbang. Jadi apabila dia melihat ke atas, akan adanya satu sudut di antara garis mengufuk, garis mengufuk arah pandangan matanya dengan garis daripada pandangan mata ke arah burung yang dilihat di bahagian atas. Jadi terhasillah sudut A di sini, di mana sudut A ialah sudut dongak burung itu dari penglihatan Jeffrey. Sudut dongak burung dari penglihatan Jeffrey. Ini yang pertama tentang sudut dongak. Kita lihat yang kedua tentang sudut tunduk. Apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih rendah, sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut tunduk. Contohnya. Contoh di sini, kita ada pelajar bernama Kim. Arah pandangan matanya pada asalnya ialah pada garis mengufuk. Garis mengufuk. Dan apabila dia tunduk ke bawah untuk melihat kucing, maka sudut yang berada di antara garis mengufuk dan garis antara matanya dengan kucing dinamakan sebagai sudut tunduk. Iaitu sudut B ialah sudut tunduk kucing itu dari penglihatan Kim. Kita lihat satu gambar rajah di sini. Kita ada Ahmad. Kita ada Ahmad. Dan kita ada seekor burung di bahagian atas. Dan kita ada seekor ayam di bahagian bawah. Jadi yang pertama sekali, untuk menentukan yang mana sudut tunduk dan yang mana sudut dongak, kita mesti lukis yang manakah garis mengufuk. Jadi yang ni cikgu lukiskan garis mengufuk dari arah pandangan mata, lurus sehingga ke hujung kawasan yang kita ada objek yang nak dilihat. Jadi yang ni dinamakan garis mengufuk. Jadi yang pertamanya, di manakah X? Iaitu sudut dongak burung dari Ahmad. Burung dari Ahmad. Maksudnya Ahmad yang lihat burung. Ayat dia terbalik di sini. Sudut dongak burung dari Ahmad. Maksudnya Ahmad yang melihat burung. Jadi cikgu gariskan satu lagi garis di antara pandangan mata Ahmad kepada arah burung. Jadi di manakah X? X ialah sudut dongak. Jadi cikgu tandakan di sini ialah X, iaitu sudut di antara garis pandangan mata kepada burung dengan sudut pada mata pada garis mengufuk. Dan yang ni sebenarnya dia akan membentuk segitiga bersudut tegak. Dan yang kedua, kita lihat pula di manakah Y. Y ialah sudut tunduk ayam dari Ahmad. Maksudnya kita dah ada garis mengufuk. Dari pandangan mata Ahmad kita dah ada garis mengufuk. Dan juga kita akan bina satu lagi garis daripada ayam. Dengan mata
Ahmad. Tunduk maksudnya ke bawah. Okay, tunduk ke bawah. Jadi sudut tunduknya di mana? Di antara garis mengufuk dan juga antara Ahmad dengan ayam. Okey, jadi cikgu tandakan Y di sini. Jadi ini ialah sudut Y, iaitu sudut tunduk ayam dari Ahmad. Maksudnya Ahmad yang lihat kepada ayam. Tunduk ke bawah sudut tunduk, dongak ke atas sudut dongak. Okey, mudah saja untuk kita memahami antara sudut tunduk dan juga sudut dongak. Yang penting kita perlu lukis dahulu garis mengufuk. Okey, seterusnya kita lihat pula latih diri 8.3. Okey, Jasni berdiri di atas sebuah bukit dan memerhatikan sebuah kapal terbang dan juga seketul batu. Okey, ni Jasni. Dia lihat kapal terbang dan juga dia lihat batu. Wakilkan situasi ini dengan melukis dan melabelkan. Okey, yang pertama, sudut A yang mewakili sudut dongak kapal terbang itu dari Jasni. Okey, langkah pertama kamu perlu bina garis mengufuk. Okey, bina satu garis mengufuk. Okey, ni garis mengufuk. Jadi kita perlu ada garis yang kedua, iaitu dari pandangan mata kepada objek yang kita dongak untuk melihat. Okey, kita dongak ke atas untuk melihat kapal terbang dari Jasni. Jadi kita perlu labelkan di situ sebagai sudut A. Okey, jadi di sini ialah sudut A. Boleh faham? Okey, soalan B. Sudut B yang mewakili sudut tunduk batu itu dari Jasni. Batu itu dari Jasni. Maksudnya Jasni melihat batu itu. Tunduk ke bawah. Jadi kita bina pula garis di antara mata Jasni dengan batu. Jadi di manakah sudut tunduk? Sudut tunduk ialah sudut di antara garis mengufuk dan juga objek. Jadi B ialah sudut yang berada di sini, iaitu di antara garis mengufuk dengan pandangan mata Jasni kepada batu. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula tentang mahir diri 8.3 di mana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut. Semua sudut yang berkait dengan garis selari dan juga garis rentas lintang. Okey, soalan pertama. Okey, yang ni soalan mahir diri dalam buku teks. Mahir diri 8.3. Kita lihat soalan yang pertama. Okey, dalam rajah di sebelah, PQR dan UTS ialah garis lurus. Okey, ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Jadi UTS garis lurus dan selari dengan PQR. Okey, jadi kita nak dapatkan yang pertama sekali kita nak dapatkan nilai X. Okey, nilai X berada di sini. Okey, nilai X di sini. Kita lihat apakah sudut yang kita boleh gunakan. Jadi cikgu surihkan. Okey, dengan sudut yang kita ada, iaitu sudut berbentuk U, sudut sepadan. Jadi kita boleh katakan X tambah 135 darjah sama juga dengan 180 darjah. Kerana X dan 135 ialah sudut pedalaman. Okey, oleh kerana dia sudut pedalaman, maka kita boleh dapatkan nilai X iaitu 180 kita tolak dengan 135 darjah. Okey, jadi kita akan dapat X sama dengan 45 darjah. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Okey, cikgu dah tanda kat sini 45 darjah untuk X. Sekarang kita nak dapatkan nilai Y. Okey, bagaimana kita nak dapatkan nilai Y? Jadi sekarang ni cikgu surih satu lagi sudut. Okey. Ini sudut berbentuk Z. Okey, sudut berbentuk Z maksudnya sudut selang-seli. Jadi 42 kat sini dia akan sama dengan 42 kat bahagian atas ni. Okey, sudut berbentuk Z. Jadi kita boleh cari nilai Y dengan menggunakan sudut pada satu garis lurus ialah 180 darjah. Jadi Y kita tambah dengan X dia tadi 45 kan?
45. Kita tambah dengan 42. Jumlahnya ialah 180 darjah. Okey, jadi kita dapat Y sama dengan 180. Kita tolak dengan 45. Dan kita tolak dengan 42. Okey, jadi kita akan dapat di sini Y sama dengan 93 darjah. Okey, X 45 darjah dan Y 93 darjah. Okey, ini soalan pertama. Seterusnya kita lihat pula soalan yang kedua. Dalam rajah di sebelah PQRS ialah garis lurus. Okey, PQRS ialah garis lurus dan selari dengan UT. Okey, kita perlu lihat dan kena pasti garis selari. Okey, PQRS selari dengan UT. Jadi soalannya cari nilai X dan Y. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita tengok X dahulu. Oleh kerana yang ni garis selari, maka kita boleh surihkan bentuk. Okey, ni bentuk apa? Bentuk U. Bila bentuk U maksudnya sudut pedalaman. Jumlahnya ialah 180 darjah. Jadi untuk X tambah 74 darjah kita boleh samakan dengan 180 darjah menggunakan konsep sudut pedalaman. Okey. Sudut pedalaman. Okey. Jadi kita boleh dapatkan X sama dengan 180 darjah kita tolak dengan 74 darjah. Jadi kita akan dapat X sama dengan 106 darjah. Okey, selesai nilai X. Okey. Boleh? Okey, seterusnya. Kita dah ada nilai X. Sekarang ni kita lihat pula nilai Y. Okey, kita cuba surihkan. Okey, yang ni. Okey, garisan yang ni. Dengan yang ni. Bentuk apa ni? Bentuk Z. Okey, bentuk Z maksudnya kita boleh gunakan maklumat sudut selang-seli. Okey, sudut selang-seli. Apakah maklumat yang kita boleh gunakan? Okey, maksudnya di sini, okey, yang ni sama dengan yang ni. Okey, yang cikgu tanda ni. Yang ni sama dengan yang ni. Maksud dia di sini, 52 darjah tambah Y sama juga dengan 110 darjah. Okey, yang ni kita gunakan konsep sudut selang-seli. Jadi Y sama dengan 110 kita tolak dengan 52 darjah. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 58 darjah. Okey, boleh? Ni Y, ni X. Okey, ni soalan yang kedua. Okey, seterusnya kita lihat pula. Cikgu ambil pula soalan yang keempat. Okey, rajah di sebelah menunjukkan satu rangka kayu berbentuk heksagon. PQRSTU. Okey, PQRSTU. Yang terletak di atas lantai mengufuk. Okey, lantai mengufuk. Dan kita lihat pada gambar rajah, TS, UR dan PQ ialah garis selari. Okey, soalan pertama. Nyatakan sudut dongak Q dari O. Okey, lihat betul-betul Q dari O. Maksudnya, kita lihat dari O, kita lihat ke arah Q. Okey. Kita mula daripada O. Okey, dari O kita lihat ke Q. Jadi, syarat untuk sudut dongak kita mesti ada garis mengufuk daripada tempat yang kita mula tengok. Okey, jadi kita mula dari O. Jadi, ni garis mengufuk dia. Dan kita lihat ke atas, mendongak ke atas, maksud dia sudut dengan jelas berada di sini. Okey, boleh? Jadi kita nyatakan sudut, maksudnya kita bacalah sudut tu apa. Yang pertama, sudut dia ialah QOR. Okey, QOR. Okey, QOR. Okey, ni ialah sudut dia. Yang pertama. Okey, yang kedua B. Sudut tunduk T dari O. Okey, cikgu padam yang ni. Okey, yang kedua,
sudut tunduk T dari O. Okey, daripada O kita nak tunduk, kita lihat ke T. Okey, kita lihat ke T. Okey, jadi yang pertama sekali dekat O, buat garis mengufuk. Okey, buat garis mengufuk dekat O. Jadi kita tunduk ke bawah di antara sudut mengufuk. Okey, garis mengufuk dengan bahagian yang kita nak tengok ke T. Jadi sudutnya ialah di sini. Jadi sudutnya ialah UOT. Okey, sudutnya ialah UOT. Okey, ataupun kita boleh tulis juga TOU. Okey, sama je TOU. Okey, boleh? Yang kedua. Okey, sudut tunduk T dari O. Okey, sudut tunduk dia sudut kat sinilah. Okey. Seterusnya kita lihat pula soalan yang terakhir. Soalan kelima, dalam rajah di sebelah VUTS dan PQR ialah garis lurus. Dan kita lihat VUTS ialah garis selari dengan PQR. Okey, soalan pertama. Cari nilai X dan Y. Okey, di manakah X? X berada di sini. Cikgu surihkan kawasan X dengan sudut yang kita ada. Okey, nampak garisan surihan ni? Jadi X di sini. Okey, sama dengan X di sini. Okey, X di sini sama dengan sudut di sini kerana yang ni pun garis selari. Okey, boleh faham? Ni garis selari. Dan yang ni memotong garis selari, maka di sini kita boleh gunakan konsep sudut sepadan. Okey, jadi yang pertama ni kita akan dapat nilai X. Okey, X sama dengan 70 darjah, iaitu sepadan dengan sudut di sini. Okey, yang ni ialah garis selari dan yang ni ialah garis rentas antara dua garis selari. Okey, jadi tu yang pertama. Okey, cikgu padam semula. Okey, yang ni. Okey, jadi cikgu tulis di sini X juga 70 darjah. Okey, yang ni 70 darjah juga. Jadi macam mana kita nak dapatkan Y? Okey, macam mana kita nak dapatkan Y? Okey. Y dengan ada kaitan dengan sudut di sini. Okey. Tanda yang kedua cikgu surihkan bentuk U. Okey, bentuk U melibatkan sudut pedalaman. Okey, jadi kita boleh gunakan maklumat Y tambah 62. Okey, tambah dengan 70 sama dengan 180 darjah. Okey, boleh? Sebab yang ni. Okey, sebab yang ni. Okey, tambah dengan yang ni akan menghasilkan 180. Jadi Y tambah 62 tambah 70 sama dengan 180. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 180. Kita tolak dengan 62. Kita tolak lagi dengan 70. Okey, jadi kita akan dapat Y sama dengan 48 darjah. Okey, X sama dengan 70 dan Y sama dengan 48 darjah. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Okey, X 70, Y 48. Okey, jadi cikgu tulis di sini. Cikgu tulis semula di sini. Y 48. Okey, X tadi 70. Okey, kita lihat soalan B. Soalan B. Cari sudut, cari saiz sudut refleks. Okey, ni satu lagi istilah sudut refleks. QWU. Maksudnya kita nak cari sudut di sini. Sudut refleks maksudnya sudut yang lebih 180 dan kurang daripada 360 darjah. Jadi kalau nak cari sudut di sini, kita perlu dulu dapatkan sudut di sini. Okey. Jadi di sini 40, di sini kita boleh dapat 180 tolak 40, di sini kita dapat 100.
40. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula sudut di sini. Okey, berapa sudut di sini? Okey, berapa sudut di Q? Okey, macam mana kita nak dapatkan sudut di Q? Okey, sudut di Q, kita boleh gunakan maklumat huruf Z. Okey, sudut di sini Cikgu surihkan di sini. Okey. Jadi 62 sama dengan sudut di sini, 62 darjah. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan sudut di sini? Okey, sudut di situ kita boleh dapatkan dengan cara 360. Okey, 1 segi 4 ni. 1, 2, 3, 4. 360 kita tolak dengan 140. Tolak dengan 48 darjah. Tolak lagi dengan 62 darjah. Jadi kita akan dapat di situ sama dengan 110. Okey, 110 ni ialah sudut di bahagian dalam. Okey, sudut yang ni Okey, sudut yang ni ialah 110 dan soalan kita nak sudut refleks. Maksudnya sudut di bahagian luar. Jadi, sudut refleks. Okey, sudut refleks QWU sama dengan 360 darjah. Kita tolak dengan 110. Jadi kita akan dapat 250 darjah. Okey, soalan B. Dan kita lihat pula soalan C. Andaikan VUTS ialah garis mengufuk. Okey, yang ni ialah garis mengufuk. Cari sudut tunduk R dari T. Okey, cikgu padam yang lain. Okey, cikgu padam. Okey, soalannya. Cari sudut tunduk R dari T. Mana T? Okey, T. Mana R? Okey, R dari T. Jadi cikgu surihkan sudutnya. Okey, R dari T. Maksudnya daripada T, dia tengok pada R. Dia tunduk. Jadi sudutnya ialah sudut di sini. Yang cikgu tanda ni. Iaitu sudutnya ialah, kita namakan sudutnya iaitu sudut RTS. Okey, sudut RTS. Okey, sama dengan, okey, macam mana kita nak tahu sudut kat sini? Satu garis ialah 180 darjah dan kita ada Y tadi. Okay, cikgu tulis semula Y ialah 48 darjah. Jadi kita boleh cari sudut dekat RTS, sudut pada T di sini, iaitu 180 kita tolak dengan 62. Kita tolak lagi dengan 48 darjah. Jadi kita dapat sudut di situ iaitu 70 darjah, iaitu sudut tunduk R. Okey, R dari T. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan beberapa contoh ini yang melibatkan penyelesaian masalah, melibatkan sudut sepadan, sudut selang-seli, sudut pedalaman dan juga sudut dongak dan sudut tunduk. Okey, seperti biasa sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.